Okey, pelajar untuk hari ini, Muallim akan mengajar berkenaan adab. Okey. Untuk kali ini adalah pelajaran 7 iaitu adab berhujah. Okey, adab berhujah. Biasa tak? Berhujah ni dia sama seperti ataupun lebih kurang seperti kita berpidato, bercerita, kita duduk di atas pentas di halayak ramai, kita bercerita, menyampaikan sesuatu perkara. Menyampaikan cerita kepada orang ramai. Jadi dalam adab berhujah ni ada adab dia. Tak semestinya kita hanya bercakap sahaja. Dia ada adab macam mana kita nak mencerita kepada orang, macam mana kita nak menyampaikan. Dia ada cara-cara yang betul. Okey. Jadi kita pergi pada akhir pelajaran ini, murid dapat apa? Murid dapat pertama, menyatakan adab-adab ketika berhujah. Yang kedua, mengamalkan adab-adab ketika berhujah, di mana apabila kita dah belajar, kita tahu macam mana pelajar amalkan ketika pelajar nak masuk pertandingan bercerita. Apabila pelajar nak menyampaikan sesuatu, pelajar amalkan perkara tersebut. Okey, yang ketiga, pelajar dapat apa? Membezakan amalan berhujah yang beradab dan tidak beradab. Okey, yang keempat, menjelaskan ciri-ciri berhujah dengan baik. Dan yang terakhir iaitu kelima, menerangkan faedah beradab dan akibat tidak beradab ketika berhujah. Maknanya apa yang baik kalau mengikut adab berhujah dan akibat kita tidak beradab semasa berhujah. Okey, jadi kita pergi kepada page yang seterusnya. Kita pergi kepada maksud berhujah. Okey. Berhujah ialah ucapan yang disampaikan oleh seseorang di halayak ramai. Ingat maksud berhujah tu apa? Ucapan yang disampaikan. Okey, highlight pelajar. Ucapan yang disampaikan oleh seseorang di halayak ramai. Macam pelajar pergi ke atas pentas, ada ramai-ramai kan. Lepas tu pelajar bercerita, menyampaikan satu perkara. Itu adalah berhujah. Okey, adakah hujah ini penting ataupun tidak? Kita pergi. Berhujah amat penting dalam Islam. Kerana apa? Kerana ia merupakan salah satu cara menyebarkan dakwah Islamiah kepada siapa? Kepada masyarakat. Masyarakat ni kita lah. Orang ramai itu adalah masyarakat. Hujah merupakan sunnah Rasulullah. Di mana Rasulullah pun ada juga membuat hujahan di mana menyampaikan penyebaran agama Islam, berkenaan dengan agama Islam. Kita pergi kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Okey, maksudnya janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Maksudnya dekat sini, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Maksudnya beradab lah, kecuali dengan orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan kepada kita, berusahanya kita perlu sentiasa beradab dalam menyampaikan sebarang hujah. Dengan itu supaya kita tidak mudah lupa diri dan sentiasa mengikut akhlak mulia orang-orang yang beriman. Kita pergi kepada adab-adab berhujah. Berhujah pun ada adab dia. Pertama, menyampaikan hujah secara berhemah. Okey. Yang kedua, tidak terlalu lama dan tidak membosankan. Jadinya jangan terlalu panjang. Kita menyampaikan isi-isi penting sahaja yang menarik. Ketiga adalah
tegas dan berlapang dada ketika berhujah. Di mana apabila untuk menyampaikan sesuatu fakta, kita kena tegas bahawa itu adalah satu fakta. Yang keempat, ucapan tidak menyentuh perkara yang sensitif. Seperti apa? Seperti isu kaum, agama dan sebagainya. Okey, ini adalah contoh. Okey, yang kelima adalah isi kandungan sesuai dengan tajuk. Okey, yang keenam apa dia? Bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ini seperti contoh kalau kita menyampaikan hujah berkenaan dengan Islam. Kita tak boleh apa? Tak boleh sewenang-wenangnya menyampaikan tanpa kita analisis, tanpa kita mencari. Kita kena berlandaskan apa? Al-Quran dan juga hadis. Ingat perkara ni. Apabila kita menyampaikan sesuatu hukum ke dari Islam, kita kena berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kita jangan sewenang-wenangnya menyampaikan mengikut pendapat kita, kerana kita ni bukanlah ulama. Okey, dan yang ketujuh, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan. Bermaknanya dekat sini bahasa sesuai yang sopan ni adalah bahasa yang tidak kasar, yang lemah lembut, dan juga bahasa yang sopan ni ibaratkan bahasa yang tidak menyentuh perasaan orang, yang tak membuatkan orang sakit hati. Kita punya audience ataupun kita punya halayak ramai tak tersentuh, tak rasa sakit hati dengan bahasa yang kita gunakan. Dan yang ke-8, ucapan yang tidak menyentuh peribadi seseorang. Ucapan kita ni janganlah kita tujukan kepada seseorang. Kita kena menyampaikan secara umum. Jangan bagi orang yang datang tu, individu yang datang ke majlis kita, majlis hujah kita tu, terasa hati. Ke-9, pandai menyampaikan kata-kata hikmah dalam berhujah. Kata-kata hikmah ni adalah kata-kata daripada siapa? Daripada ulama, daripada Rasul, Nabi. Itu adalah kata-kata hikmah. Supaya apa? Supaya orang akan ingat kata-kata hikmah itu. Dan yang ke-10, berpakaian kemas bersesuaian dengan kehendak Islam. Berpakaian kemas ni maksud dia adalah menutup aurat. Menutup aurat. Tidak terlalu tidak terlalu ketat. Macam itulah. Ini maksud dia. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri berhujah yang baik. Kita pergi ke ciri-ciri. Hujah ni ada cara yang buatkan hujah kita tu jadi salah satu hujah yang terbaik ataupun yang bagus. Yang pertama, berperibadi mulia dan baik. Kita kena tunjukkan peribadi kita yang baik, yang mulia. Supaya apa? Supaya orang percaya dengan kita. Okey. Kedua, mempunyai keyakinan terhadap diri sendiri. Apabila kita berhujah, kita kena ada keyakinan, kita kena ada confident apabila berhujah. Jangan kita rasa macam ragu-ragu. Contoh, kita berhujah, kita macam jangan. Kita kena bagi tahu secara penyampaian kita tu kenalah tegas, yakin, supaya orang percaya, orang yakin dengan apa hujahan kita. Okey, yang ketiga, mempunyai kemahiran melalui latihan dan pengalaman. Jadi orang yang berhujah ni dia dah berlatih dahulu dengan orang yang lebih mahir. Dia bukannya buat secara sembrono. Maksudnya sembrono ni membuat secara ibaratkan tak ada apa-apa ilmu, terus je pergi kepada hujah, berhujah. Macam mu'alim tak pernah belajar dengan siapa-siapa pun berhujah. Apabila mu'alim masuk pertandingan, mu'alim pergi je. Jadi mu'alim kena cari orang yang mahir untuk belajar.
ilmu berhujah. Okey, dan yang keempat, mampu mengawal dan menarik perhatian pendengar kepada hujahnya. Kita kena tariklah perhatian pendengar supaya jadinya kalau macam mana kita nak tarik minat pendengar kita? Kita kena memberi hujahan yang baik. Berhujah perkara yang menarik, cara penyampaian kita kena ada tegas, kena ada lemah lembut dan sebagainya lah. Dan yang terakhir adalah apa? Mempunyai pengetahuan yang luas di dalam isi hujah yang disampaikan. Jadinya contoh kita muallim nak bagi tahu, nak membuat hujah pasal kebaikan. Apa kebaikan? Susu. Jadi muallim kenalah ada pengetahuan. Muallim kenalah buat apa? Okay, muallim kena mencari, muallim kena research, mencari apa kebaikan-kebaikan susu melalui apa? Melalui internet, melalui daripada orang berpengalaman dan sebagainya. Itu adalah ciri-ciri berhujah yang baik supaya pendengar kita rasa tertarik dengan hujahan kita, rasa yakin, rasa percaya dengan hujahan kita. Okey, faham ya pelajar berkenaan adab berhujah. Jadi, sekiranya ada pelajar yang tak faham boleh tanya dengan muallim. Okey, jadi itu sahaja daripada muallim. Assalamualaikum.